Bismillahirrahmanirrahim. Berkait dengan wuduk lah, syarat wuduk lah, berkenaan dengan syarat wuduk. Katanya tengok hari tu kita berkaitan dengan apa dia, syarat wuduk. Syarat wuduk. Jadi berkenaan dengan syarat tu beberapa perkara yang kita sebut dengan secara langsung minggu lalu, iaitu yang pertamanya hendaklah ada air itu yang mutlak. Tu kita amat tahu dah tu benda tu tak, kita dah bahas dah berkenaan dengan air mutlak ni. Jadi kita kena ingatlah tiap-tiap perkara kita nak sah nisbah kepada ibadat kita, tak lain tak bukan kita kena adanya syarat-syarat tertentu jika ibadat berkaitan dengan syarat. Jadi berkenaan dengan wuduk, salah satunya syarat dia ada yang kita sebut dulu berapa tu, jalan orang yang salim sebelah, sebut dulu, betul. Jadi apabila sebut kata wuduk ni an-nazafah, apa dia an-nazafah, makna kata apa dia, suci. Itu pada lorak. Sebut kata wuduk pada lorak agak, iaitu kena kepada apa dia, suci. Makna suci. Jadi tapi istilah kepada syarak, istilah isti'malul ma'i fil a'dha'i, tu makhsusatin. Itu takrif dia. Apa dia makna wuduk ni? Kita nak berkait dengan syarat wuduk, kita reti dulu wuduk ni bersih, membersihkan. An-nazafatu makna membersih. Itu dia. Jadi kalau pada istilah agak, isti'malul ma'i, menggunakan air. Isti'malul ma'i, isti'mal makna guna. Itu dia, isti'malul ma'i fil a'dha'i makhsusatin. Kita ambil istilah wuduk dulu. Jadi baru kita lah bahas kepadanya berkenaan bahagian syarat tu. Jadi kalau kita mengaji syarat tapi tak pernah wuduk, apa dia makna, tak ada juga. Wuduk ni apa dia, isti'malul ma'i, menggunakan air fil a'dha'i, itu dia, pada anggota makhsusatin yang tertentu. Fil a'dha'i ni pada anggota, fi itu pada a'dha'i, a'dha'in mana anggota. Itu dia, boleh sepat isti'mal, isti'malul ma'i fi a'dha'in maksusatin. Bahasa Arab itu pada istilah. Kalau pada syarak, kalau pada lorak tadi lurah, an-nazafatu, bersih. Itu bersih. Jadi kalau kita bercakap kenapa ambil wuduk, nak bersih, macam tu, tak nak kotor. Bermaknanya orang yang tidak ada wuduk, bermakna dia dalam kotor lah, betul tak? Tapi kalaulah di seginya lorak badannya macam tu. Kalau di segi syarak ataupun istilah, isti'malul ma'i, mengguna air. Isti'mal ni makna mengguna, al-ma'i tu air, fil a'dha'in, pada anggota makhsusatin yang tertentu. Makhsusatin, makhsusah ni yang tertentu. Jadi cuba bilang tengoklah, kalau anggota wuduk hak tertentu, hak wajib berapa, kita dah bilang dah minggu lepas tu. Amat-amat tahu sangatlah 4 basah 2 kering tu yang wajib tu. Sehingganya kita bahas berkenaan dengan muslimat kelaruhan zahir dengan batin dah. Jadi duduk kat situ. Muslimin dah gerti dah, tak payah bahas banyak dah. Itu dia. Makna katanya, mananya anggota wuduk yang berkaitan dengan kita guna air untuk dia tu, kepadanya anggota tertentu tu, ambil mana? Muka dah, kemudian ke bahagian tangan hingga siku, perginya bahagian kepala,
kaki itu pak basah. Betul? Yang kuku lali. Lepas tu panggil anggota tu anggota. Tu hak anggota zahir, hak wajib di seginya hak basah. Kalau yang katanya yang tidak basah, anggota juga panggil hati, niat. Dengan tertib susunan pun panggil anggota juga. Faham? Tapi yang tu tak pakai air lah, itu tak pakai air. Tertib tu tak pakai air, tetapi anggota yang ikut tertib tu digunakan air. Ataupun kita ibarat laginya, tertib maksudnya menggunakan air ikut tertib. Nak situ juga ambil macam tu lah, takut tak faham. Menggunakan air tu ikut tertib juga, makna basuh mana dulu muka dulu, kita guna air. Anggota yang kita guna air, basuh muka, tangan sehingga siku, apa dia, kepala, kaki, itu tertib. Gunakan air, mana isti'malu al-ma'i, itu isti'malul ma'i fil a'dha'in maksusatin. Terus mana kata anggota tertentu 4 tadi. Lepas tu kalau kita nak cakap bab niat juga, makna kata apabila kita mula basuh muka disertai dengan niat. Di situ kena ada serta. Dia tak sama dengan anggota yang lain. Apabila kita basuh muka, kita mengambil wuduk serta dengan niat. Kita ambil air, marilah masuk dalam tangan kita pula air. Bila bahagian air sampai kepada bahagian muka, tak kira bahagian mananya, bila airnya sampai, wajib niat. Atau kalau bab niat kat situ, di situ dulu. Nanti kita bahas syarat sebelum ni. Kita ambil bab wuduk dulu tu. Nampak rupa dia? Boleh beza dah makna wuduk ni. Wuduk kalau pada bercakap lurah juga panggil bersih. Siapa tak ada wuduk tak bersih, siapa ada wuduk bersih. Lepas tu pada istilahnya isti'malu al-ma'i fil a'dha'in maksusatin. Itu takrif dia. Isti'malu makna mengguna al-ma'i, air. Air apa tadi kita kena kait? Air hak mutlak. Air mutlak berapa? 7. 3 daripada langit, 4 daripada bumi, dicampurkan 2 segi asal usulnya. Betul tak? Daripada langit dan bumi, langitnya 3, buminya 4, jadi 7 air mutlak. Kemudian ambillah air salah satu daripada mutlak tadi tu, guna istiqmal, panggil dia al-ma'i fil a'dha'in, mana pada anggota. Mana anggota tadi? 6 tadi tu. 6 tadi tu. Niat tu ketika basuh muka. Pada tertib tu setiap anggota wuduk. Tu tertib dia kait habis kat situ. Boleh? Tu kita dah bahas dulu masalahnya berkenaan dengan wuduk tu. Tu dia. Boleh. Tu anggota wuduk daripada bahagian muka. Anak telinga kepada anak telinga, bahagian muka lebar. Bahagian apa dia, panjang dia daripada tempat tumbuh rambut sehingga tulang dagu bawah. Yang muslimat, rambut ni kena masuk combrawa. Apa dia panggil? Sipel. Tak tahulah. Apple. Tak tahulah apa dia. Tidak basuh. Masa kita basuh muka tu, tarik turun, kita basuh sekali sebab dia bahagian muka. Istilah kat situ. Baik. Kemudian pula apa dia? Tangan. Tangan ni cara ringkas dulu. Kita tak nak dalam lagi bab anggota dia. Pergi dulu. Ambil cara mudah. Ambil pada tangan sehingganya siku. Tangan siku. Boleh? Nak keyakin biar lebih dari siku, jangan dengan siku, takut tak sampai keliling. Takut mungkin sini sampai, bahagian bawah tak sampai. Biar telajak, jadi membawa kepada yakin. Boleh? Kemudian bahagian kepala, sapu. Boleh? Kemudiannya 3 dah, 4. Kaki sehingganya kuku lali 2. Betul tak? Tu nanti bahagian sunat makruh harus tu kita bahas kemudian. Supaya nak bagi faham maksudnya anggota saja dulu. Tu sesuai dengan tarikh apa dia? Istiqmalul ma'i fil a'dha'in makhsusatin. Anggota yang
tertentu ni, situ kena kepadanya. Kalau nak khusus hak wajib, hak wajib. Kalau nak tentu khusus hak sunat, hak sunat. Kalau nak tentu hak harus, harus. Itu anggota hak tentu. Atas kita yang menentu. Tetapi hak tentu di sini nak lebih kepada hak wajib tadi tu. Kalau kita nak tentu pahala sunat, buat hak sunat. Boleh? Kalau nak tentu hak makruh, hak makruh. Kalau nak tentu hak harus, hak harus. Boleh? Habis itu makna kata istilah dia. Baik. Kemudian bab berkenaan dengan air wudu. Ingat kita mengaji kelaruhan, bahagian martabat wudu dia ada 3. Ingat tak? Saya nak tanya para. Tanya balik. Martabat wudu ni ada 3. Martabat wudu ni ada 3. Betul? Martabat yang pertama, kalau kita ambil wudu, cara ringkas mudah. Kalau martabat yang pertama, kita ambil wudu niat hak fardu ain. Maksudnya apa dia? Contoh, kita nak sembahyang fardu, betul tak? Kita nak ambil wudu tu, kita nak nunaikan solat fardu. Faham? Tu dia. Nampak tak? Boleh? Slow. Masa pun cepat noh. Masa cepat sungguh. Masa cepat. Makna kata tanda dah tu, maksiat seluruh dunia tu banyak. Masa lagi cepat, maksiat makin banyak. Makin banyak, agama makin hilang. Kiamat agama, kiamat masa, kiamat dunia. Sebab masa nak cepat tu. Sebab dia nak ambil masa dah. Tu dia kaedah dia. Baik. Martabat dia yang pertama tadi, niat ambil wudu tu hak fardu. Contoh, kita nak ambil hak kita solat tadi lah. Kita ambil wudu contoh. Kita nak ambil wudu tapi nak ambil wudu tadi tu niat nak solat hak waktu. Boleh? Solat fardu lah katanya. Satu. Yang kedua, ambil wudu hak niat sembahyang sunat mutlak, sembahyang mutlak, semata-mata sembahyang. Betul tak? Sunat mutlak lagi sembahyang sunat lagi solat jenazah. Betul tak? Semata-mata solat. Betul? Tu salah satunya tu. Itu niat martabat yang kedua. Tulis macam tu dulu, nanti saya ulah kemudian. Ada 3 martabat. Martabat yang pertama tadi niat fardu ain, bukan fardu kifayah, niat fardu ain. Niat yang kedua tadi sembahyang mutlak, niat nak ambil wuduk sembahyang mutlak. Sembahyang apa? Mata-mata sembahyang. Yang kedua sembahyang sunat. Yang ketiga solat jenazah. Itu salah satunya. Kitab fiqh tu duk bahas panjang tu, tapi saya nak buat rangka bagi nampak dulu, nanti kita bahas kemudian. Dah tulis martabat dulu. Berapa dah? 2. Martabat yang ketiga yang niat ambil wuduk, menyentuh masah. Niat ambil wuduk tu nak pegang Quran. Betul? Lagi atau membaca Al-Quran. Dia niat ambil wuduk tadi tu dia nak baca Al-Quran. Niat sentuh Quran, niat baca Al-Quran. 2 dah. Lagi atau sujud tilawah. Tu sujud tilawah, sujud kerana baca. Sujud tilawah. Tu dia 3 lah. Nak niat sentuh, niat baca, niat sujud tilawah, lagi sujud syukur. Dia ambil wudu, tak ada wudu, nak sujud syukur, pergi ambil wudu, dia niat nak sujud syukur. Berapa orang? 4 lah. Betul tak? Lagi berhenti di dalam masjid. Itulah salah satu dah. Betul tak? Ada lagi satu dah tu. Jadi salah satu tu nak niat ambil wuduk tu nak berhenti dalam masjid, iktikaf dan sebagainya. Sebab tu masjid kita pergi ni bukan nak pergi ziarah masjid ni. Nak pergi mana pergi masjid? Buat apa ziarah? Bukan. Masjid tu pergi iktikaf. Duduk lama-lama di masjid. Kalau kubur kita pergi ziarah. Tidak? Itu dia contoh.
Kalau di Mina kita bermalam kat sana, biar dapat satu malam, tengah malam ke mabit di Mina. Nampak rupa dia, rekah cerita dia tu. Habis kat situ tu 3 martabat tadi. Nampak? Lagi tadi lagi. Ya, faham dah tu. Tu saya sebut tadi ada lagi satu tu. Betul tak tu? Boleh. Nampak? Jadi rekah cerita dia, panggil dia istilah kepadanya tiga martabat tadi. Tiga martabat. Mana? Yang pertama dia niat ambil wudu nak mengerja hak wajib. Betul. Yang keduanya dia niat ambil wudu dia tu nak solat sunat, solat semata-mata solat, dan solat sunat, dan solat jenazah dan sebagainya. Ada lagi lah kitab-kitab lain besar-besar dia akan sebut lah. Itu dia rangka rupa dulu, lebih kurang biar nampak. Dan yang ketiga, martabat yang ketiga, dia nak sentuh mushaf, sentuh Quran, nak baca Al-Quran, nak sujud syukur, nak sujud tilawah. Dan yang kelima tu tu dia nak mentamkinkan suami. Baik. Jadi martabat yang pertama tadi, ingat martabat yang pertama, kita ambil wuduk, niat nak ambil wuduk tu kita nak mengerjakan hak fardu ain. Boleh faham? Jadi ingat martabat yang kedua, martabat yang ketiga tadi boleh kerja. Boleh kerja. Mana? Solat sunat pun boleh, solat mutlak pun boleh, solat jenazah. Air wuduk yang kita sudah ambil itu boleh solat bahagian martabat yang kedua. Dan yang ketiga pun boleh. Mana? Boleh sentuh Al-Quran, boleh baca Al-Quran, boleh sujud syukur, boleh sujud tilawah, boleh tamkinkan suami. Tu istilah dia tu. Kalau siapa yang niat ambil wuduk tu nak mengerja yang wajib fardu ain, jawab katanya boleh kerja tiga martabat, boleh kerja semua. Tiga martabat boleh kerja semua. Tu beza dia dah, beza dia. Baik, yang kedua, kalau kita ambil yang kedua tadi, martabat wuduk kita yang kedua tadi, kita ambil hak mana tu? Kita hanya nak solat mutlak, solat sunat, dan solat jenazah sebagainya. Yang martabat yang kedua kita ambil wuduk tadi tu, ingat, kita hanya boleh mengerja martabat yang kedua sehingganya martabat yang ketiga sahaja. Boleh. Hak kita ambil niat ambil wuduk martabat yang kedua tadi boleh gak dikerja hak yang kedua sehingganya yang ketiga boleh. Tapi jangan pergi mengerjakan hak pertama. Tidak. Jangan pergi solat fardu. Kita ambil tadi wuduk nak solat sunat, tiba-tiba wuduk kita tak batal lagi. Tak batal lagi, kita nak pergi solat fardu, tak sah. Tak boleh. Wuduk tu sah, tapi solat tu tak sah. Wuduk tu tak sah. Sebab dia tak batal lagi. Bukan dia pergi solat batal wuduk, bukan, tak kena mengena bab tu. Tu bab wuduk. Ni kena kerti ni. Martabat dia boleh. Kemudian martabat yang ketiga, kita pergi ambil wuduk nak sentuh Quran. Kita tengah-tengah nak kemah, tiba-tiba ambil wuduk nak pindah Quran. Ya. Tiba-tiba kita ambil wuduk tu boleh wuduk tu kita pergi sujud syukur, sujud tilawah, pegang Quran, baca Al-Quran, boleh, harus. Hanya martabat yang ketiga guna pada martabat yang ketiga saja. Tak boleh menggunakan kepada martabat yang kedua dan yang pertama. Tak boleh. Tu dia tu. Nampak ubah dia tu? Mulik martabat dia. Wuduk. Habis. Kemudian martabat wuduk tadi. Kita masuk satu bahagian syarat. Apa dia hanya syarat wuduk yang kedua lah. Kita ambil yang kedua lah. Yang pertama tu kita kerti dah air mutlak tu. Boleh? Air mutlak. Jadi cuba kita buat contoh ibarat macam ni. Apa yang kedua hari tu kita sebut syarat wuduk? Jalan orang salim, jalan orang sejahtera, yakin ataupun zon. Yakin ataupun zon. Ni yang kedua. Hak ngaji minggu lepas kita dah tulis dah tu. Janji kitanya nak mendalam sikit lebih kurang. Maknanya
Yakin dengan zon, yakin ni 100%, zon ni 80% ibaratnya. Berubah dia tu. Jadi contoh kita buat ibarat, nak buat cara cepat ringkas, masa tu cukup dah 20 minit dah masa. Tu dia. Mana macam mana? Dua orang yang berwuduk, nak ambil wuduk, dua orang. Air ada dua bekas. Si A, faham? Ataupun si Zaid, dia ada air satu bekas. Boleh? Jadi si Muhammad ataupun si Ahmad ada air satu bekas. Si Ahmad ada air satu bekas. Maksudnya air yang dia nak ambil wuduk. Senang ceritanya dua orang, si Zaid dengan si Ahmad. Kemudian ada air dua bekas. Dua orang disertai dua bekas air. Jadi si Zaid tu bekas yang pertama, si Ahmad bekas air yang kedua. Nampak rupa dia? Nampak rupa dulu. Si Zaid bekas yang pertama, si Ahmad bekas yang kedua. Tiba-tiba dalam keadaan nak mengerjakan wuduk, nak mengangkat adat kecil, nak ambil wuduk tadi tu, si Zaid kata air yang si Ahmad nak guna tu, ataupun juga air yang si Zaid nak guna, Ahmad dok kata sama-sama kotor. Si Zaid kata kepada hak si Ahmad, najis tu. Ketira. Si Ahmad kata kepada hak si Zaid tu, najis tu. Masing-masing kata bekas lain-lain. Faham? Tetapi milik masing-masing. Contoh nak bagi nampak mudah-mudah. Si Zaid dia bawa air satu bekas. Tu. Kemudian si Ahmad bawa air satu bekas. Kemudian si Zaid dengan si Ahmad ni berbeza pendapat. Maknanya si Zaid katanya si Ahmad, hai Ahmad, kau bawa air tu, air kau tu najis tu. Satu. Yang kedua, si Ahmad kata pula kepada si Zaid, hai si Zaid, air yang kamu bawa tadi tu kok najis tu. Sama-sama kata. Walhanya air hak si Zaid bawa dengan si Ahmad bawa masing-masing tu suci bagi dia. Dia nak kerja wuduk, suci bagi dia, suci. Faham? Suci bagi dia. Kemudian dia suci macam mana? Si Zaid, si Ahmad tadi ni dia kata dia pun tahu air ni kata air mutlak, tetapi si Zaid kata tak mutlak. Si Ahmad kata kepada si Zaid, air ni tak mutlak, walhal si Zaid kata air mutlak. Ha? Dua masalah keluar. Kemudian dia melalui ijtihad lah, kena mengaji lah, bukan tiba-tiba tengok oh mutlak, mutlak ayat tak boleh. Kaedah ijtihad dah berapa? Syarat ijtihad 4, tak betul. Tapi ia lebih kepada 3. Yang keempat tu ia lebih kepada bahagian syarat sah amal, boleh kerja. Mana yang pertama apa dia? Suci ataupun halal. Bermaknanya si Ahmad tadi dia ijtihad dah. Oh, air dia suci dia kata. Lepas tu si Zaid pun cuci air dia. Syarat ijtihad ada 3 lah, kita ambil 3. Yang keempat tu syarat sah amal ijtihad. Sekali saya sebut mudah takut tak ingat. Mana yang pertamanya suci, yang keduanya kekal, yang ketiganya tempat. Dia betul. Mana katanya si Ahmad tu dia tengok air dia suci, dia ambil sendiri air tu kan, dia ambil dia sendiri, dia tahu, dia kata air suci, dia kata, dia ijtihad. Lepas tu katakan mereka lagi, si Ahmad kata apa dia? Air tu sentiasa cuci, tak ada kena najis apa, tak cicak, tak ada jatuh, tak ada apa, sebab dia yang bawa air tu kekal tu. Lepas tu kata pula si mana, si Ahmad kata air dia yang ketiga apa dia? Tempat dia ambil pun suci. Tempat dia ambil pun suci. Betul. Apabila cukup 3 ni, mana yang pertama tadi? Halal. Suci, halal. Yang kedua kekal,
kekal suci. Yang ketiga, tempat ambil suci. Jawab kata baru naik yang keempat. Ini yang keempat. Apa yang keempat tadi? Syarat sah amal, mana boleh dia kerja dengan air yang tadi. Faham tak? Faham tak tu? Boleh dia kerja dengan air tadi. Tapi tengok ni, si Zaid kata ai najis. Si Zaid kata kepada si Ahmad najis. Walah si Ahmad dah ijtihad dah. Jawab kata si Ahmad tadi boleh dia pakai air yang ni. Tidak? Boleh. Siapa? Ahmad tadi pakai air ni. Tetapi si Zaid yang kata najis tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Sekalipun air itu suci, sekalipun air itu suci, si Zaid tak boleh pakai. Nampak rupa dia tu? Boleh faham? Jadi masalah hak si Zaid pun sama tadi, sama. Si Ahmad tak boleh pakai, si Zaid saja boleh pakai. Sama masalah. Tu kata ijtihad masing-masing. Sebab itulah hukum fiqh ni tak boleh kata siapa-siapa. Tapi di akhir-akhir masa ni, akhir-akhir zaman ni, orang tu orang ni salah, dia ya betul, tak kena. Sebab ijtihad masing-masing, dia ada kaedah dia. Sebab tu tak boleh. Masa dah cukup dah. Sebuah kitab lah malam ni. Sebuah kitab lah dah. Sebuah kitab. Masa tak izin dah. Jadi kita buat kesimpulan lah. Jadi kitab minhaj kita tu berkaitan dengan jalan salikin, menjalankan dalam perjalanan kita, betul tak? Jalan sehingganya dalam. Jadi sebab tu kita rojokkan kitabnya berkaitan dengan jalan salim, iaitu jalan yang orang yang selamat, orang yang sejahtera. Jadi membawa kepada bab akhir zaman. Jadi dalam keadaan macam mana? Makna katanya jangan berbangga-bangga dalam keadaan membinakan satu perkara. Jadi kita membina diri kita sendiri, jangan dalam keadaan melebih-lebihi, dengan keadaan berbangga dengan sesuatu yang kita kerjakan. Nampak ubah dia tu? Maknanya contoh tadi, si Zaid kata najis air si Ahmad. Si Ahmad katanya najis si Zaid. Duk bangga masing-masing, tak payah bangga, masing-masing ijtihad dah. Dia buat dia, kita buat kita. Ada kaedahnya masing-masing. Itulah perjalanan cerita dia. Boleh faham tak tu? Itulah salah satunya. Baik. Kemudian kita kembali kepada kitab selepas maghrib. Apa dia kitab selepas maghrib? Berkenaan dengan tajwid. Berkenaan dengan tajwid, iaitu berkaitan dengan apa dia? Bab rukun tajwid. Betul? Maksudnya kita nak baca diri kita biar ada rukun juga. Betul tak? Kalau kita ni jenis perangai macam mana, kita kena baca kaedah perangai yang seperti dua cara tadi. Betul tak? Ingat tak? Kalau orang buta huruf, belajar cara buta huruf. Kalau orang yang dah boleh baca, belajar kaedahnya membetulkan baca. Tu kaedah dia tu. Contoh, sebelum ni kita dah solat dah, betul? Kita dah ambil wuduk dah. Kita membetulkan keadaan wuduk. Kalau kita tak pandai langsung ambil wuduk, belajar ambil wuduk. Dah belajar ambil wuduk, dah ambil dah wuduk, belajar membetulkan keadaan ambil wuduk. Katakanlah kita dah betul sebelum ni hak fardu, dah betul dah. Hak sunat kita tak betul lagi, betul keadaan hak sunat. Boleh faham? Itu keadaan dia. Boleh? Kemudian masuknya berkenaan dengan rukun apa dia? Baca Quran, betul tak? Rukun baca Quran berapa tadi dah? 3. Satunya resmi, apa dia? Ibarat penulisan. Yang kedua bahasa Arab. Yang ketiga tawatir. Bahasa Arab bagi berapa? 2. Satunya makna dan lafaz. Lafaz bagi berapa? 2. Satu belajar menyebut bahasa Arab umum, para tajwid. Yang kedua belajar menyebut bahasa Arab Quran atau tajwid. Tu kaedahnya tu. Lepas tu tanya kita ni bahasa apa? Bahasa baik ke bahasa tak baik? Kalau kita bahasa baik, baca kita baik. Kalau bahasa kita tak baik, baca kita tak baik. Tu ibarat. Boleh faham? Kemudian yang ke dua, kita selepas maghrib
Jawab mahu. Betul tak? Berkenaan dengan apa dia? Sifat zahir. Iaitu berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan buat jawab jalan selamat tadi. Sebab kita nak jalan selamat ni. Apa dia? Tak, atas sikit lagi. Tumpuan kasih sayang dan cinta. Nampak? Bermaknanya kita ambil uduk tu tumpuan kasih sayang. Di akhir zaman ni lebih kepada macam tu, tumpu. Boleh bawa jalan tu selamat, tumpu. Nak basuh tangan, nak baca bismillah, nak basuh muka, tumpu dikeliling, takut air tak sampai, tumpu. Boleh, barulah dapat ganjaran pahala. Tapi bukan kita niat nak pahala, tidak. Boleh tumpu dengan setiap perkara. Lebih habis selepas tu betul dapat keredaan Allah tu. Langkah kita dia masuk kitabnya, itu ambil jawapan langkah ya. Kitab yang ketiga, hidayatus saliki, makna katanya menjauhkan maksiat zahir dan batin seumpamanya. Betul tak? Jadi kita buat kembali kepada asalnya, kita ni di akhir zaman kita menjauhkan zahir dan batin berkaitan dengan maksiat. Kita dekat dengan Allah berkaitan dengan taat zahir dan batin. Tapi ingat dalam tu kita letakkan dalam keadaan kasih sayang dan cinta kepada Allah semata-mata. Jadi apa dia tu? Tu dia. Wallahu a'lam. Itulah di akhir zaman. Tapi ada orang mengerjakan wudu tapi tak ada kasih sayang cinta kepada Allah. Hanyanya nak pahala. Adanya orang solat, adanya orang mengaji tapi tidak ada kasih sayang. Hanya ada kasih saja tapi sayang dengan cinta tidak ada. Silap jalan salim, tak ada jalan salim. Itu dia. Wallahu a'lam. وسلم وبارك عليه.